Quran ni tak perlu kita masa lapang untuk kita bacanya. Kita yang kena melapangkan masa untuk baca Quran. Ramai orang tak sedar. Nak kira sibuk, semua orang sibuk. Setiap kita ada tanggungjawab, ada komitmen masing-masing, tetapi kita perlu lapangkan masa untuk baca Quran. Tapi kalau kita boleh buat comparison dengan keadaan kita pada hari ini, kita pula disibukkan dengan apa daripada pembacaan Quran. Boleh jadi kita kata syaghalani telefoni. Telefon aku menyibukkan aku daripada aku baca Quran. Banyak sangat nak update, dia kata. Banyak sangat status WhatsApp, status Facebook, IG story. Nak update banyak benda, dia kata. Jadi sibuk daripada tilawatul Quran. Percaya atau tidak, Quran ni tak perlu kita masa lapang untuk kita bacanya. Kita yang kena melapangkan masa untuk baca Quran. Ramai orang tak sedar. Nak kira sibuk, semua orang sibuk. Setiap kita ada tanggungjawab, ada komitmen masing-masing, tetapi kita perlu lapangkan masa untuk baca Quran. Peruntukkan masa untuk baca Quran. Kata Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, "Lau taharat qulubuna ma syabi'na min kalamir rahman." Kalaulah hati kita ini benar-benar bersih, suci, kita pasti takkan pernah kenyang daripada kalam Tuhan kita. Apa maksud takkan pernah kenyang dengan kalam Tuhan? Dia rasa tak cukup. Bila baca nak lagi. Bila baca nak lagi. Dia tak cukup. Tapi ada orang boleh jadi dia baca satu muka surat, dah lah. Nampak? Lepas tu dia berhenti. Tahun depan baru pula baca next muka surat. Sebab tu saya sarankan hari pertama Ramadan jangan baca 2 juzuk. Ada orang memang dia mampu hari pertama Ramadan 5 juzuk. Saya pernah buat, tapi percayalah dia akan esoknya tu 3 pula. Hari yang ketiga pula 2. Hari keempat tak baca lah. Sebab apa? Sebab manusia ni dia mudah jemu. Sebab tu jangan beratkan diri kita pada awal dengan jumlah yang banyak. Tapi kita minimalkan dalam keadaan kita istiqamah. Boleh jadi hari ini cukup memadai 10 muka sahaja. Tak perlulah sampai 5 juzuk. Walaupun mampu, bukan tak mampu. Sebab itu saya umpamakan hadirin dan hadirat, kemasukan kita ini dalam bulan Ramadan sama seperti kita berada dalam sebuah medan perlumbaan. Saya cakap begini kerana Ramadan ni dia ada permulaan, dia ada penamat. Dia ada awal dan dia ada penghujung. Jadi sama juga macam kita lihat ada orang ni dia lumba lari. Orang yang lumba lari, contohnya, dia akan berada di sebelum garisan permulaan dan dia akan sampai targetnya di garisan penamat. Jadi pada garisan permulaan, dia dah get ready dah. Sebelum orang lepaskan dia untuk dia memulakan larian, dia dah bersiap siaga. Dia dah bersedia, maka dia pun dah duduk di tempat permulaan larian. Tapi percaya atau tidak, orang yang memulakan larian dengan terus pecut laju-laju, orang ni tak pasti dia menang lagi di penghujung. Belum tentu orang yang memulakan larian dengan pecutan yang begitu pantas, di akhir dialah yang paling awal sampai ke garisan penamat. Tak semestinya. Boleh jadi dia pecut laju-laju sampai pertengahan, maka dia pun dah pancit dah orang kata. Jadi orang yang mula start perlahan ataupun dia mula biasa sahaja, dia kontrol nafas, perjalanan, gerak langkah, hujung dia sampai dulu. Jadi macam tu juga kita dalam setiap amalan soleh. Masuk bulan Ramadan sama seperti itulah. Orang kita malam pertama, okey, kalau boleh 36 rakaat buat pun nak buat 36 rakaat tarawih. Dia laju, dia semangat, dia bersungguh sebab malam first Ramadan. Esok malam baru dia dah kena sekali ayam percik bazar Ramadan, baru dia tahu lepas itu apa jadi pada tarawih dia. Sebab malam pertama Ramadan belum kena ayam percik lagi. Malam kedua, iaitu malam kedua Ramadan, yakni malam pertama, iaitu malam pertama kita berbuka puasa itu. Waktu itu baru kita akan tahu bezanya malam pertama dengan malam kedua. Jadi jangan kita terlampau laju dan terlampau nak. Amalan dikira berdasarkan penutup. Innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi SAW. Amalan dikira berdasarkan penamat dan penghujung. Yang mula belum tentu menang, yang lambat pergerakan pada awal, tapi kalau di penghujung dia bersungguh-sungguh, yang Allah kira adalah pada penghujung. Sebab itu kita saban hari berdoa kepada Allah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kita kata, ya Allah, kau tamatkan hidup kami ini dengan husnul khatimah. Semua nak mati dalam penuh kebaikan, insya-Allah.
Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Jangan kau mati kami ini dengan mati yang buruk.